840. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Ma'dan berkata, balawani annallaha yubahil malaikah bi thalathati nafar. Yang bermaksud, saya mendapat berita bahawa Allah berbangga kepada malaikat dengan 3 orang. Bisalasati nafar, dengan 3 jenis manusia. Yang pertamanya, seorang yang berada di hutan, tiba-tiba ia azan dan iqamah, kemudian sembahyang sendirian. Maka Allah berfirman, lihatlah hambaku sembahyang sendirian, tiada seorang pun yang melihatnya. Maka hendaklah turun 70,000 malaikat untuk sembahyang di belakangnya. Yang kedua, seorang yang bangun malam lalu sembahyang sendirian, lalu ia sujud hingga tertidur dalam sujud. Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku, rohnya ada padaku dan badannya sujud kepadaku. Nombor 3, seorang di tengah medan perang, maka ia tegak tetap hingga terbunuh. Jadi ini kebanggaan Allah Ta'ala terhadap 3 jenis manusia. Jadi hak pertamanya duduk dalam hutan, dia masuk dalam hutan, ialah maknanya sama ada dia masuk ataupun dia tinggal. Sebenarnya dia tinggal. Rajulun yakunu bi ardin qaf. Dia duduk dalam hutan dan dia azan dan dia qamat, dia sembahyang seorang-seorang. Maknanya masa dia sembahyang tu, orang panggil betul-betul hati dia tu betul-betul clean, bersih. Pasal apa? Dia nak tunjuk siapa dia sembahyang. Nak tunjuk ke orang lain tak ada, tak tengok pun. Jadi dia sembahyang tu betul-betul kerana Allah Ta'ala. Pada zahirnya memang kerana Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah, oleh kerana kesucian hati dia tadi sewaktu dia sembahyang itu betul-betul kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata, wahai Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku. Dia berfirman ni kepada siapa ni? Kepada para malaikat. Sebab tu maknanya disebut sini annallahu yubahi. Allah Ta'ala ni dia bangga kepada para malaikat dengan 3 jenis manusia. Jadi dia berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku sembahyang seorang-seorang, tak ada seorang pun yang melihat. Maka pada masa itu turunlah 70,000 malaikat untuk sembahyang di belakangnya. Oleh kerana kesucian hati dia tadi sembahyang seorang-seorang, tak ada siapa yang tengok, maka Allah Ta'ala muliakan masa dia sembahyang tu 70,000 malaikat turun bersembahyang bersama dia, seolah-olahnya malaikat ini jadi makmum. Baik. Yang kedua, seorang yang bangun sembahyang malam sendirian, lalu dia sujud hingga tertidur dalam sujud dia. Maka Allah Ta'ala berfirman, dia bercakap pada malaikat, lihatlah lihatlah hambaku, rohnya ada padaku, dan badannya sujud kepadaku. Jadi orang yang sembahyang malam, sembahyang malam pun tak ada siapa tengok. Tapi apa beza antara sembahyang malam dengan hak sembahyang dalam hutan tadi? Hak sembahyang dalam hutan ini mungkin dia terokai tanah ke, dia duduk. Dan saya ingat lagi dah masa di kampung, kita orang kampung, ada orang tu lepas-lepas kahwin dia teroka tanah duduk dalam hutan. Dan saya pun sempat pergi ziarah masa kecil-kecil dululah, jalan-jalan rumah dia. Tapi rumah dia seorang-seorang duduk dalam hutan.
Jadi lebih kurang itulah suasana dia. Beza dia dengan hak semayang tahajud seorang-seorang ni, ya, dua-duanya tidak dilihat oleh siapa pun. Cuma beza yang pertama ni, dia tidak dilihat oleh sesiapa pun. Lepas dia semayang pun tak jumpa siapa pun. Lepas dia semayang tu, dah duduk dalam hutan seorang-seorang, dia tak jumpa siapa pun. Maknanya apa dia? Masa dia sembahyang betul-betul kerana Allah Ta'ala. Lepas dia sembahyang pun tak ada sifat perasaan ujub yang kita sebut dah sebelum daripada ini. Ujub apa dia? Mengkagumi diri sendiri, dan ataupun ialah maknanya mengkagumi dan berasa dialah yang buat kerja tu, orang lain tak buat. Jadi orang yang duduk dalam hutan tadi, benda tu dia tak ada tau. Tak ada perasaan dia nak kata aku seorang je sembahyang. Sebab apa? Dia tak ada competition, tak ada nak berlawan dengan siapa-siapa. Aku nak tunjuk siapa, habis tinggi bini aku je. Bini aku tahu aku sembahyang. Kan? Nak beritahu bahawa aku seorang je sembahyang ini, nak tunjuk siapa? Dalam hutan seorang je. Tapi kalau duduk dalam taman macam ni, mungkin semalam tu macam sembahyang tahajud ni. Semalam tu bangun malam, baca Quran lagi, sembahyang malam lagi, lepas tu mari sembahyang subuh. Masa mari tu duduk berasa, kan, aku rasa aku seorang je sembahyang kot semalam, kan. Orang lain ni nampak kayak mari lewat ke. Jadi itu perbezaan dia. Baik. Jadi untuk orang yang bangun sembahyang malam ni, ialah dia sembahyang, lepas tu kadang-kadang dalam sujud tu dia tertidur. Bukan sengaja tidur. Jangan lepas-lepas ni tuan-tuan pakai tidur belaka dalam sujud, kan. Ada maknanya tertidur lah ni cerita dia ni. Bila tertidur, maka Allah Ta'ala kata, tengok, dia kata, wahai malaikat, hamba-ku ni, roh dia tu, pada manusia ni, pada hamba-ku tu ada dua benda. Salah satu tak ada, habis dia kamcing dua tu. Apa dia? Roh dengan jasad. Jadi masa dia tidur tu, roh aku ambil, roh duduk dalam genggaman aku, seolah begitu, roh dalam genggaman aku, dan badan dia pula sujud pada aku. Maknanya roh dengan jasad hamba aku ini, dua-duanya kata orang duduk dalam keadaan yang terbaik. Kerana apa dia? Roh dia duduk dalam tangan aku, badan dia pula sujud pada aku. Baik. Kalau orang yang tidur biasa, roh dia dalam genggaman Allah, tetapi badan tidur. Ini tak tidur dalam keadaan sujud. Masa dia tidur tu dia sujud. Sebelum dia tidur dia sujud. Maknanya dia dianggap dalam keadaan sujud. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, aku bangga dengan jenis yang macam ni. Baik. Yang ketiganya, seorang yang di tengah medan perang, maka ia tegak tetap hingga terbunuh. Ialah maknanya perang ni seperti yang kita sebut, nak bincang panjang pun susah juga, kan. Sebab suasana di negara kita tidak seperti itu. Cuma ada yang budak muda yang saya pun adalah dapat berita, ada yang saya kenal, bila tanya khabar mana pergi Syria, kan. Wallahualam, serah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima hasrat dia, yang pergi ke Syria ataupun ke Palestin, Tapi antara Syria dengan Palestin yang lebih clear, cantik, Palestin lah. Sebab di Palestin tu dia lawan Israel betul. Di Syria ni, wallahualam, kita harap Allah Ta'ala terima kehendak mereka, kan. Kita tak suruh, kita tak larang. Tapi ada satu yang saya tengok, saya dilaporkan ada satu budak tu, dia pergi. Saya terkejut, budak ni dia baru kahwin, dia pergi. Terkejutlah saya. Bagi saya, kalau dia tanya saya kata tak sagi. Itu je pandangan saya, muda lagi budak. Tapi dah pergi, tak apa dah, dengar cerita je. Tapi cerita dia tu maknanya adalah benda yang sangat tak cantik sekali. Maknanya dia condemn ulama di sini, dia kata tak berani, penakut, kan. Jadi saya kata dah tak betul tu. Dia condemn tu pula pada keluarga dia, keluarga yang sampaikan pada saya. Jadi sebab tu bila disampaikan
Cakap macam tu tak cantik lah. Dah pergi lah. Jangan duk condemn orang lain yang tak pergi, kan? Dia jadi ikut lain pula dah. Dan macam-macam lagi lah yang di condemn tu, maknanya tak kena. Itu je. Tak kena. Maknanya di situ kalau hukuman kita sebagai manusia yang tahu sedikit sebanyak cerita zaman Nabi dulu ni, maknanya dia ni kalau mati pun mati, orang panggil mati katak kot. Sebab dia, saya tak cerita banyak lah, saya cerita itu je. Maknanya dia pergi tu dia bangga, dia hina orang lain, kan? Adalah lain-lain yang tak perlu saya cerita. Jadi dalam hati saya, mudah-mudahan tuan terima. Tapi hukuman zahir kita ni kalau berdasarkan pada cerita-cerita Nabi tu, yang sahabat-sahabat pergi perang, kadang-kadang Nabi cakap terang-terangnya mati masuk neraka dia. Kalau berdasar pada kes tu, maknanya seolah-olah hati nak berkata dia tu mati katak. Tapi saya tak cakap gitulah pada keluarga dia. Jadi kalau dah pergi elok-elok, sembahyang elok-elok, kan? Ini sembahyang kalau semasa dia pergi tu, yang saya kenal, yang saya tahu sikit-sikit lah budak tu, sembahyang pun tak betul, kan? Sembahyang pun tak betul. Jadi saya tak tahu macam mana dia boleh, mungkin ada orang mempengaruhi pemikiran dia ke, sehingga dia sanggup pergi, dah pergi tu pula hina orang lain pula, tak boleh. Tak boleh. Al-Mu'afi bin Imran berkata, kemuliaan seorang mukmin bila tidak berhajat pada sesama manusia, dan kehormatannya di dalam bangunnya di waktu malam, dan kehormatannya di dalam bangunnya pada waktu malam. Jadi kata dia sini, orang mukmin ini kemuliaan dia bila dia ni tak berhajat sangat pada manusia. Maknanya bila dia ada masalah kehidupan dia, nombor satu hak dia jumpa sekali Allah. Lepas tu baru dia jumpa manusia. Sama ada dia ada masalah kewangan ke apa benda, dia jumpa Allah Ta'ala dulu. Jumpa manusia tu orang panggil adat hidup manusia. Tapi ada orang yang makam dia tinggi, dia tak ada direct dengan Allah Ta'ala. Lepas tu adalah hak Tuhan bagi ke dia. Ya, macam yang saya pernah sebut juga tentang ada satu orang hamba Allah Ta'ala, bila dia banyak melakukan dosa, last sekali dia berdoa pada Allah. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, in kunta qabilta taubati wa ghafarta hawati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfazu kullama sami'tu minal Quran. Tuhan dia kata, kalau engkau terimalah apa ni aku punya taubat, aku minta satu. Ada 3 benda yang diminta. Pertama sekali aku minta, aku bila aku dengar kuliah ke, dengar tentang Al-Quran, tafsir Quran ke apa benda, aku mudah tangkap dan aku boleh ingat. Nombor 2, akrimni bi husni sauti wan naghmati. Yang keduanya aku nak, bila kalau betul kau dah terima taubat aku, aku minta biarlah suara aku ni suara yang bagus, sehingga siapa yang dengar suara aku bila aku baca Quran, riqatan fi qalbi, hati dia tu jadi lunak. Dan nombor 3, akrimni bir rizqil halal min haitsu la ahtasib. Tuhan, kalau betul kau dah terima taubat aku dah taubat dah, aku nak tanda, biar aku puas hati. Tanda apa yang ketiga? Rezeki aku tak tahu mari mana. Dan lepas dia berdoa begitu, lepas dia berdoa ni, nak cerita kebergantungan manusia ni pada Allah Ta'ala tinggi. Bila tinggi, dia tak jumpa manusia dah. Tapi orang yang mukmin yang biasa, kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala, lepas tu dia jumpa deal dengan manusia yang lain. Kalau kita yang barat kata, kalau kita ada krisis kewangan sikit ke, jumpa bank. Kita ada gaji, cuma ada benda lain yang menyebabkan kita perlu duit, jumpa bank. Doa pada Allah, jumpa bank. Itu okey. Baik, kawan ni bila dia berdoa pada Allah Ta'ala, memang dia lepas tu bila dengar kuliah ke apa benda yang berkaitan dengan majlis ilmu, dia cepat tangkap. Nombor 2-nya dia minta doa supaya suara dia jadi lunak. Dan bila dia baca Quran, orang boleh menangis. Dia baca Quran bukan baca depan orang, tak. Dia baca tu orang dengar menangis. Riqatan fil qalbi. Maknanya dapat mengetuk pintu hati manusia. Dan yang ketiga, dia minta rezeki yang daripada arah yang dia tak tahu. Pagi besok dia bangun tu, depan rumah dia, depan tangga dia tu ada roti.
Dan benda ni tak pelik. Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia cuik perasaan orang lain kan? Orang lain boleh jadi ada perasaan nak sedekah kan? Jadi pergi nak sedekah kat siapa tu? Ini yang saya rasa kadang-kadang kalau kita fikir ngotak tak larat kita nak mikir kan? Dia tune sikit, okey kau pergi pada dia. Dan begitulah berlaku setiap pagi. Dia kata, saya keluar rumah ada roti. Orang Arab ni roti lah. Dan saya teringat cerita sikit lah bab ni nak supaya tuan-tuan nampak ada benda yang orang panggil kadang-kadang kita tak boleh nak fikir dengan otak kita. Saya dah cerita ni cuma nak relate dengan cerita bab bila kita gantung tinggi pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Yang saya cerita, ada budak kawan saya yang nak semasa di Mesir, dia nak kahwin, duit tak ada kan? Dan dia kahwin pun nak kahwin bukan kerana apa, nak jaga diri dia, nak supaya mudah belajar kan? Dan dia datang bincang dengan saya, dan saya pun bagi sekadar yang termampu, sebab saya ada beasiswa, dia tak ada beasiswa ya? Saya ada scholarship, saya bagi sikit. Tapi saya kata, saya bagi ni kalau entah kahwin ni nak bayar rumah lagu mana? Itulah anda mikir kan masalah. Okey, gini saya kata, saya bagi satu buku kat dia, entah baca sendirilah sebab entah pun belajar kan. Entah baca buku ni, dalamnya ada satu sembahyang sunat 12 rakaat ya? Sembahyang sunat 12 rakaat ni kalau ikut dalam buku tu, dalam kitab Ad-Du'a Al-Mustajab ni, Nabi kata jangan ajar pada sebarangan orang. Jadi anda ambil, anda baca sendiri, tak payah anda ajar sebab anda pun ustaz juga. Okey, saya tak tahu dia buat ya? Tetapi lepas pada tu tuan-tuan, ada satu orang anak orang kaya tu, anak, saya sebutlah anak bekas mufti negara Brunei, dia orang Johor mufti tu ya? Haji Ismail ke apa tu, tak silap saya, Ismail kalau tuan-tuan ingat. Dia mari jumpa saya. Anak dia ni perempuan, dah lah perempuan ya, saya tak kenal pula. Saya tak kenal, saya orang Pahang, dia orang Johor. Di sana tu dia ada satu persatuan, dia duduk jauh-jauh, Pahang, Johor, Kelantan, dia ada rumah masing-masing ya. Saya tak kenal dia, tak pernah kenal dia, dia pun tak pernah kenal dia ya. Dia pula perempuan, lagilah menanya munasabah tak kenalnya kan. Saya pun dah ada isteri pada masa tu. Nak kata dia mari nak mengorak dengan saya ada isteri dah ya. Tapi dia boleh mari jumpa saya. Dia kata, saya tanya dia, macam mana enti tahu rumah ni? Dia kata ada orang cakap, saya ada sedikit hajat sikit, nak jumpa ustaz ya. Okey, apa dia hajat? Saya ada duit sikit, dia kata. Saya tak tahu nak bagi siapa ya? Saya bila dia tanya begitu, saya pun teringat pada kawan saya tadi ya? Saya kata kalau nak bagi tu ramai, saya rasa orang miskin. Tapi ada satu budak, dia ni bagus, dia kata rajin belajar dan dia perlu duit. Saya tak nak ceritalah, saya kata ke enti pasal apa dia nak duit, perlu duit. Jadi kalau enti ni rasa nak, enti pergi rumah dia, rumah dia sekian-sekian. Habis cerita dengan budak kawan saya tadi habis. Saya dah bagi dah, maknanya kata orang panduan untuk dia sembahyang. Yang perempuan tadi pun datang, pun habis cerita dah. Tapi lepas pada tu, lelaki tadi, kawan saya tadi datang jumpa saya balik. Dia kata betul lah, power betul lah sembahyang tu. Kenapa pula? Dia kata anak lepas 3 malam anak buat, ada satu orang perempuan mari duit ke anak, bagi $700 US Amerika. Tuan-tuan tahu tak, $700 US Amerika ni dia boleh hidup 6 bulan di Mesir. Pada masa itulah sekarang saya tak tahu. Pada masa tu boleh hidup 6 bulan. Dan lepas pada tu pula, lepas tu habislah. Lepas pada tu dia berborak lagi dengan saya. Dia kata permintaan dia untuk mendapatkan apa dipanggil Baitul Mal punya duit zakat lah ya, daripada negeri Terengganu pun diluluskan. Dia dah minta, dia dah tahun 3 masa tu ya. Dia tahun 1 minta, tahun 2 minta, tak dapat. Tahun 3 lepas dia kahwin tu boleh dapat. Tuan-tuan nampak Jadi benda ni tuan-tuan, sebab tu saya kata bila kita tinggi kebergantungan kita pada Allah Ta'ala, pandailah Tuhan ajak manusia lain, makhluk lain supaya tunduk dan bagi pertolongan dan bantuan kepada kita. Tinggal lagi kita ni jenis duk main ya kedak semai ajak juga tapi tak confident ya. Baik. Dan kehormatan manusia ni pula duduk pada bangunnya sembahyang, bangunnya dia pada waktu tengah malam. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi. Ada tahlil.